Hello. Okey, ada. Selamat kembali ke Gaijin Gaijin Studio. sebut lah. Gaijin Studio. Selamat kembali ke sesi kongsi seni. So tu tadi kita punya sahabat-sahabat yang terkesan dengan apa? Dengan pandemik, dengan keadaan yang berlaku sekarang. Jadi siapa yang nak menghulurkan sumbangan sebab dia orang cuba survive. Lama gak dia orang dah kira bagi aku sampai sekarang daripada PKP 1 dulu kan. Betul. Daripada bulan bulan 3 2020 agak lama dia orang boleh survive untuk Lebih lama dengan bayar sewanya dengan tak ada income-nya, dengan event tak betul. boleh nak buat kan. Boleh. Jadi dah setahun lebih dah ni. Dia orang pun sakit dekat bai nak bayar, nak makan, nak pergi semua. Dia orang pun ada komitmen dia orang. So bolehlah menghulurkan sumbangan kepada sahabat kita di The Rockin, Johor, Pasir Gudang. Rockin Jam Hall, Pasir Gudang. So apa-apa information untuk The Rockin tu kau boleh terus ke IG Malairol. Kat situ nanti Malairol ada update dia punya Bank Bank. account bank apa semua tu lah. Okay, so kita sambung balik. Nak tanya pasal Malairol. Selama berapa tadi? 4 tahun 4. Yep. Selama 4 tahun ni apa pencapaian terbesar Malairul yang kau rasa benda tu memang satu puas hati lah untuk korang punya team 10 orang ni. Macam aku rasa ni lah dia pencapaian terbesar sekali. Pencapaian terbesar. Kalau secara peribadi belum lah kan. Kita belum buat satu orang kata event yang orang kata gempak. Tapi untuk setakat 4 tahun ni secara peribadi juga aku rasa kita alhamdulillah lah, kita dah pernah di invite oleh Riot Fest, tahu tak? Tahu? So kan dia punya event cancel, tapi dekat dalam flyers tu ada kita orang satu-satunya media underground sebagai media ni lah rasmi untuk promote Riot Fest punya festival tu. Serius lah? Alhamdulillah. Kau memang satu-satunya media partner Riot Fest tu Malairul? Dia bukan salah satu, maksud aku underground. Kalau macam lain tu dia ada Hot FM. Dia ada nama-nama besar tu tapi daripada wakil underground tu korang lah. Aku dah tengok memang tak ada kita orang lah. Baik. Tapi sayang tak jadi. Dia patut bila lah tu? Itulah sayang. Bulan berapa? Bulan 4 kan? Bulan 4 April, 20 April. 20 April. Siapa yang perform time tu? Itu ada Toko Kilat, Hujan, Takar Suiko siapa tu? The Venepion. The Venepion Solitude. Etik. Lepas tu lagi aku tak ingat tapi nama-nama besar. Dia under ni kan, under House Boom ke siapa? House Boom ada, tapi House Boom tu mana? Bukan House Boom yang manage. House Boom tu kita tak ada logo. Kita just di-invite sebagai media cover untuk gambar kot. Macam tu lah. Tapi yang betul-betul ada media kita orang dekat tu lah Riot Fest. Memang terbaik lah. Memang terbaik lah. Itu kalau jadi tu memang best tu. Kalau jadi itu lah. Tapi tu lah perancangan Tuhan tu kita tak boleh nak buat apa lah. Okay, apa ni? Macam harapan Malairul tu sendiri untuk ini daripada perspektif Malairul. Apa Malairul nak jadi lepas ni? Kita harapan Malairul akan dapat buat yang terbaik lah untuk membantu band ataupun pengkarya-pengkarya seni tempatan kan. Dia dapat naikkan nama diorang seiring dengan mainstream kan, punya artis lah. Tapi tak kisah pun dia katakan band yang kita cuba bawa dekat kita punya ni lah, dekat Malairul kita bawa orang tahu, tu orang boleh support band tu melalui kita tu. Aku rasa dah alhamdulillah lah, harapan aku lah untuk Malairul sini. So tapi kalau sambung. Untuk yang lagi besar punya,
aku Malaya Road sendiri lah. Aku nak try bawa band-band kecil main dekat stage besar. Sebab diorang pun nak rasa juga macam mana main dekat stage besar kan. Tapi benda tu tak dapat sebab yang kita tahulah stage besar band-band yang macam mana kan. So band kecil ni pun tu nak rasa juga main dekat stage besar tu kan. Kalau dapat bawa lah itu antara harapan dan impian lah kan. Oh, aku ada, sebab aku pernah agak naik stage kan untuk adalah aku buat something naik stage. Tapi sama lah macam harapan korang agak Gaijin nak sebab time tu aku dekat mana lah, aku tak boleh nak sebut nama event tu. Jadi macam tu sangat kan. Sebab event tu dia ada dua stage tau. Satu stage besar, satu stage kecil. Kan, stage besar bukan main ramai ke orang. Stage kecil ni kau bagilah dia apa ni, yang puisi tu dekat situ, yang apa buat akustik tu kat situ. Aku rasa macam so stage aku pun kat situ juga. So aku rasa macam bapak lah kesian ni, padahal crowd kau ramai kot kat depan tu. Kenapa kau nak bagi dua stage ni kan? Padahal kau boleh je antara celah-celah band tu kau selit lah pemuisi seorang sebelum tu kan. Tengah-tengah kau nak setting ke, nak set up belakang tu, nak letak drum ke apa ke, kau selit lah sikit akustik ke kan, antara-antara tu kan. So crowd tu tak adalah berbahagi. Macam nampak sangat lah yang kecil ni macam yang stage kecil ni kena palau kan. Kesian gila. Aku pun rasa orang pun macam tak ada mood nak buat show kan. Dah ada berapa ketul je kat situ, main member je, muka main member je semua. Weh, kesian tu, gentle tu. Aku kat situ lah. Dekat situ lah aku share sikit boleh Boleh. Dekat situ lah bermulanya Gaijin ni. Sebab aku rasa diorang ni perlukan support. So contoh aku mulanya nak kumpul siapa yang ada band, yang ada band ke ataupun kau buat karya ke apa ke. Jadi kalau andai kata kalau lah event tu macam 100 orang macam event yang aku pergi tu kan, at least ada geng-geng Gaijin ni sendiri yang kita bawa ramai-ramai. Kita datang enjoy ramai-ramai, tengok show dia kan. Sebab dia tengah perform time tu kan, crowd tak ada. So siapa yang tengah perform hari-hari bila, so kita panggil ramai-ramai geng kita untuk pergi support dia. So at least bila kau ada crowd, kau semangat sikit nak buat. Kau betul kan, kau jadi macam kau nak teruskan career tu, kau aura tu ada kan, aura tu. Sebab bila ada crowd tu, ni kau bagi kat performer, tak ada crowd member semua. Lepas tu kru kau pun berlari-lari kat situ. Dia jadi jam. So aku aku agak kecewa lah dengan event tu. Jadi aku harap Malaya Roll lepas ni kalau dah habis semua ni, kalau boleh untuk band-band kecil tu pun satu ke, kalau kau tak bagi dia peluang nak perform kan, kita ni dah lah tak berapa nak besar scene kat bawah ni kan. Lepas tu nak suruh dia naik sorang-sorang sini sendiri. So benda tu jadi macam mana lah, susah lah untuk band-band lain ni nak survive. Susah untuk dia orang. Dah kalau dia je buat gig dengan band-band kecil ni je buat gig, yang datang 9 orang, 15 orang. Dia nak bayar hall. Member band. Dia pun nak bayar. Itu pun member semua. Itu benda semua kita orang dah lalui lah. Band tengok band kan. Sedih juga lah. Sedih tu benda tu. Benda tu lah kita kena. Sekarang dekat Malaysia ni kita nak kata educate crowd macam mana supaya kau nak layan semua band. Bukannya setakat band yang top. Bila ada gig band yang kau tengok ini dia main apa ya, alah tak best lah, tak datang lah. Benda tu yang kita kena educate orang. Macam mana tu kita nak supaya diorang boleh support local band lah. Tak kisahlah band top ke apa kan lah. Macam tu. Sebab kalau kita katalah kita setiap event
kita nak bawa 4 band yang biasa kan. Lepas tu kita mesti nak kena letak highlight untuk satu band tu. Rugi lah kita. Betul. Maksudnya rugi dari segi pembayaran tu itu lain lah. Tapi benda-benda tu lah macam sampai bila kita nak mesti kalau kita nak buat gig kita nak letak band yang satu headliner. Sampai bila habis tu band yang bila time kita buat katakanlah 4-4 ni tak ada headliner satu hari tu tak ada orang. Susah juga. Itu lah. Kalau macam tu, kalau buat berhari-hari macam tu kan, make sure kena ada satu tarikan untuk sehari tu biar orang ada. Kan? Betul. Sebab nak macam mana tarik, tu? Tak ada lagi. nak tarik crowd. Kesian tu aku. Lepas tu okey. Itu okey. Kalau katalah dalam tadi 4 tu satu headliner. Kan? Bila kita letak headliner last, orang crowd datang lambat. Itu pun masalah agak dia orang ni. Betul. Lepas tu bila kita letak headliner awal, bila last perform tak ada orang tengok. Bila kita letak di tengah, ada pergi sokok. Benda-benda tu yang kita macam kan, faham tak? Faham tu. Aku ada satu pengalaman lah dekat dekat Vans apa nama dia? House of Vans. Baru ni last kan. Last 2019 September dia orang buat dekat Sentul Depot tu. Okey, aku tak pergi. Kau tak pergi Sebab time tu dia clash dengan 420, dia clash dengan ada satu gig besar ke 420, House of Vans dengan ada satu lagi aku lupa lah. Metal bukan? Siapa? Metal punya gig ke tak silap aku. Aku tak sure lah satu gitu apa. Tapi salah, tapi aku pergi House of Vans lah sebab 420 tu dah habis tiket kan. Aku pergi House of Vans. Masa tu ada line up dia Hujan, Venepian Solitude. Siapa lagi tak ingat aku siapa lagi ada. Ada Muna Hujan yang tu. Yang tu aku tak ingat tu. Tapi aku kesian dekat crowd Mafiz lah. Kau tahu tak Mafiz? Tahu. Mafiz kan. Mafiz tu tak silap aku dia lepas Hujan. Gila babi tu. Hujan dulu perform, lepas tu baru Mafiz tau. Time Hujan tu aku cakap kau memang penuh hall tu. Riot kan. Hall Sentul Depot tu memang sampai ke belakang saya nak jatuh apa gerai-gerai tu semua nak jatuh punya riot dia tu lah. Dia punya riot tu sampai ke belakang. Tapi sampai part Mafiz aku sedih gila. Crowd habis tu, tinggal depan dia ciput dia. Aku kesian siap Mafiz. So yang lain tadi semua pergi isap rokok, pergi tempat lain lah kan. Tempat lain lah, belah apa semua. Gila aku cakap ke bapak kesian tu. Itulah kesian kan macam mana tu. Kita dah letak band yang headliner awal pun, yang kedua macam mana tu. Dia benda tu susah kita nak bagi dia orang ni educate macam mana nak layan semua band lah dalam satu event tu, semua kau layan. Itu susah agak nak educate benda tu sebab dekat gig pun kalau buat announcement orang bukan dengar sangat pun. Orang dengar nama band semua pergi depan. Tak kenal semua belah. Normal lah tu. Kesian tu. Tapi tak semualah. Maksudnya ada yang karaoke. Dia tak semua. Dia tak adalah kosong terus depan tu. Time Hafiz tu ada ke tapi tak seramai highlight lah. Highlight artis kan. Ya tu. Okay. Macam mana kau daripada idea kau sendiri yang setakat ni, ataupun kau pernah bincang ke dengan kawan-kawan, apa si Zahid ni Hungry 1 France 0 kepala otak update bola. Dekat tu lah, kita orang memang tempoi. Kita orang tim semua tak ada nak serius sangat. Okey je. Hungry 1 udah hilang dia aku siap. Aduh bapak random siap si Zahid ni. Aduh. Apa ni aku nak tanya kau apa tadi ah? Aduh. Aku dah lupa lah. Okay. Daripada dari
personal kau punya pendapat lah kan. Macam mana kau nak, kau dengan kawan-kawan kau ni nak memeriahkan lagi ataupun nak menyatukan apa crowd ni lah, macam tu. Bagi aku lah, secara personal, dia susah sebenarnya. Menyatukan, kena ni lah biasa ajak lepak ke apa ke. Itu untuk yang dekat-dekat lah, boleh je. Ajak lepak, and then bila ada gig ajak dia turun. So benda tu macam dia support je kan. Kalau member buat gig mesti dia support. Benda tu orang kata silaturahim lah penting. Bila kau dah kenal dengan dalam scene tu kan. So bila pajak gig insya-Allah dia orang turun. Benda tu dia sebenarnya tak susah sebenarnya. Kita nak tarik crowd kan. Cuma yang susahnya kita lah nak kena fikir macam mana. Aku tak nak cakap benda tu sebab aku cakapnya aku tak ada cara nak bagi tak ada idea untuk nak cakap tu lah. Tapi kalau aku rasa kita just lepak-lepak member ajak gig insya-Allah dia datang je. Kita kena buat ni lah dulu tu network dengan kawan-kawan. Benda tu lah bagi dia show dengan kita lah. Bila dia show kita buat apa je mesti dia akan pergi. Aku rasa macam kau cakap tadi educate kan. Educate tu mungkin juga boleh. Sebab sekarang semua orang tengok melalui media. So mungkin lah Malairul ke kan, ataupun ada kawan-kawan lain ke ada idea untuk educate yang kita ni menghargai. Tak kisahlah band tu besar ke kecil ke. So as long as dia punya cara tu okay, not bad, untuk kita rasa ada potensi lah kan, ada potensi, why not lah kita support sikit. Kan, sebab dia orang pun struggle daripada band-band kecil ni kan, band-band baru gila aku kan. Kesian lah sebab dia orang nak pergi main gig pun bukannya tak bawa gitar main balik, tak, dia orang pun ada nak duit minyak ke, gitar tu pun nak ada tukar tali. So benda-benda tu cost juga kan. Tapi kalau kita organizer kita bawa dia orang kan untuk apa ke. Tapi itulah kalau kita mungkin tak susah lah, sebab itulah susah sebenarnya kita nak apa, nak bagi benda ni orang kata macam nak educate susah. Tapi kalau korang ada cara ke, ada idea yang boleh kita ni kan, boleh je komen dekat Malairul atau DM kan, bagi idea macam mana supaya nak meriahkan lagi scene tu dan bagi band tu macam mana DM je bagi idea. Kongsi idea lah dekat DM kan. Kongsi idea. Korang DM je dekat Malairul punya ni IG. Dia orang ni memang friendly. Aku pun tak sangka sebenarnya dapat buat engagement sampai macam ni, boleh borak sekali ni apa semua kan. Tapi aku cuba-cuba dulu macam dia ni media lama ni, aku ni baru-baru lagi nak buat engage kan. Tapi alhamdulillah so Malairul memang sangat friendly lah. Okay, kenapa kau pilih Malairul ataupun kau dah ada approach dengan media lain ke? Ada? Tak ada. Memang sebab aku belum. Itulah macam aku cakap tadi kan. Aku memang tertarik dengan nama Malairul tu sendiri. Lepas tu dengan konten-konten korang tu, aku rasa macam apa yang korang update tu dia banyak ngam dengan apa yang aku nak macam tu. So sebab tu lah aku macam why not aku tanya, aku try invite diorang kan, nak borak untuk sesi kongsi seni ni kan. Sebab korang lebih tahu, korang lebih banyak update setiap hari, setiap minggu, dah lama dah. Korang mesti lebih banyak pengalaman lah dalam untuk diceritakan kepada orang ramai kan. Orang ramai tu kepala otak bapak lah skema. Okay Sadi, kita dah dekat penghujung rancangan sebenarnya. Tapi aku ada last question. Aku nak tanya lah. Dalam masa lepas COVID mungkin dalam 5 ke 6 tahun akan datang kan, kau nak Malairul ni sebagai apa? Hanya media je ke, ataupun dia sebagai sebuah syarikat recording ke apa? Tu apa yang kau nampak untuk 6 tahun akan datang?
Kita macam kita sebenarnya follow takdir lah, qada dan qadar kan. Tapi itulah, kalau kata lepas ni kita tiba-tiba ada satu studio recording ke, jadi satu label, terima je lah. Sebab macam sebelum ni pun kita kan tadi mula-mula first players, kita try buat gig. Mungkin lepas ni kita akan jadi event management yang untuk festival punya ke. Benda-benda tu memang orang kata start kita jalan je. Andai kata benda tu bawa kita ke tempat tu, kita terima je lah kan. Betul. Aku rasa best Malero lah, dia jadi event space lah aku rasa. Apa tu? Event space. Event space. Event. Faham. Event InsyaAllah space boleh. kan. Aku rasa tu pun macam nice kan. Sebab nama korang ni aku tak tahu lah, aku memang tertarik lah kan nama korang ni. Memang style lah. Memang indie perhabis. Itulah, tapi kalau ada rezeki, kita pun ada plan juga nak buka event space untuk untuk gig ke, tak salah berkaitan dengan seni kan. So kat situ nanti siapa yang nak perform ke, kita boleh bagi je platform itulah hall tu untuk diorang buat karya macam tu. Okay, aku rasa kita pun dah dekat pukul 10 lah. 5 minit lagi nak pukul 10. 5 minit boleh lah kalau nak sembang pasal band ke apa ke kan, tak kisah. Aku nak tengok ada soalan tak. Ini semua admin korang ni aku rasa ni. Aduh, tak ada soalan tu. Semua dia nak suruh kau kahwin. Sari. Dekat IG pun aku dah ada yang pasal yang kau tanya soalan tu kan. Tak ada doh. Diorang tak ada bagi soalan. Tak ada bagi soalan tak apalah. Ni okey lepas tu aku nak promote sikit. Promote. Okay, ni aku nak promote lagi sorry kita dekat JB kita ada beberapa singer songwriter. Maknanya yang kalau kita harap siapa yang tengah tengok ni ataupun selepas ni ada organizer dari luar yang yang nak cari talent untuk singer songwriter dari JB, kita ada Valiant, yang Ikhlas. Yang Ikhlas. Weh, kenal tak? Kenal tu. Aku ada follow dia kat IG yang Ikhlas tu. Aku rasa dia punya vibe tu aku suka lah. Dia macam folk sikit lah. So kita ada tu lah macam Valiant, yang Ikhlas, Aziz, Angas Sakar Bintang. Lepas tu adalah lagi beberapa yang kalau kita kalau siapa yang tengah tengok ni atau organizer nak cari singer songwriter, korang boleh cari nama-nama yang tadi tu untuk bawa dia perform luar daripada JB. Bagus. So, biasa orang nak invite band, so singer songwriter ni tak ada tempat untuk diorang perform. Kalau ada pun maybe diorang main open mic. Itu pun crowd biasalah, crowd macam dalam satu hall tu kecil kan. So diorang ni pun nak merasa juga yang dekat stage besar, tapi peluang tu tak ada. Mungkin kalau ada siapa yang nak, organizer yang tengok ni nak cuba buat kelainan untuk event korang boleh invite singer songwriter yang ada tadi lah sebut tu. Ya doh, sebab aku rasa orang pun orang anggap benda tu macam akustik lagi lah, macam tu kan. Dia macam alah, ni nyanyi-nyanyi basking je ni. Macam tak tu boleh kan. Orang angkat orang juga. Orang still anggap benda tu sebagai macam alah basking kan ni, masa-masa makan majlis ke apa ke. Padahal dia orang tengah perform ke tu, dia tengah struggle nak buat lirik, nak ilham, nak hasilkan satu lagu tu. Bukannya dia orang takat copy lagu orang, cover tak. Dia orang pun ada cara dia orang untuk untuk karya kan. So bila dia orang tak dibawa ke next level, so macam kesian lah. Macam dia orang buat ni macam buang masa lah kalau tak ada siapa yang iktiraf dia orang punya karya tu kan. Ya tu, sebab kita ni macam agak ketinggalan lah. Kalau kau tengok Indonesia kan, dia orang punya scene tu lain macam tu. Seorang ke band itu, ke itu betul. Dia penting ekosistem tu lah. Macam mana antara organizer dengan band nak berkomunikate,
ataupun organizer dengan organizer lain untuk sama-sama kita collab buat satu event besar, kita bawa ramai-ramai artis lah daripada underground lah kan. Macam tu. Kalau kita nak buat seorang memang tak boleh, serius. Ya tu. Dia kena ramai, So, kita dia kena- kena kerja ramai-ramai agak benda macam ni kan. Betul, kita kena bergerak orang kata sama lah untuk buat satu. Macam kalau kat Indon kita ada Synchronized Fest kan. Synchronized Fest tu aku tengok yang apa aku nampak diorang ni antara organizer dengan brand-brand, tak kisahlah dia punya penaja ke, dia bergabung tau untuk buat satu festival yang besar tu. Ya. Tak mana kau dapat dana kan. Dana lagi, nak cari pengaruh lagi kan. Nak sebarkan berita tu. Susah babe. Ni ada orang tanya. Betul. Macam mana terus kekal bertahan hingga sekarang? Apa rasanya? Rahsia Takkan tak ada rahsia macam lah. mana Malaero terus bertahan sampai sekarang walaupun waktu pandemik ni? Apakah rahsia di sebalik kejayaan tersebut? Rahsia di sebalik itulah kena reda lah. tak ada benda tu rahsia bertahan sebab yelah macam aku cakap tadi, jadi dalam tim ni semua memang kata supportive. So kalau ada yang kurang kita tolong each other. Lepas tu sentiasa dalam tim ni memberi idea-idea baru untuk macam mana nak kembangkan lagi kita punya movement ni. Gitu. So benda tu jalan lah. Kalau kita macam semua staff mungkin dah mati lah kot kita. Tapi sebab semua ni sentiasa mengeluarkan idea untuk buat something new yang fresh ke apa benda ke. So benda tu alhamdulillah kita boleh bertahan sampai sekarang. Okay, ada satu lagi soalan. Soalan last lah aku rasa. Macam mana kita nak didik orang Malaysia untuk minat pada muzik underground? Itu dia. Itu soalan mencabar. Soalan mencabar tu tapi ada orang tanya. Kau tahu siapa tanya? Apa tu? Zahid Mungkin tanya. aku kenal. Zahid. Kontol. Macam mana nak buat rakyat Malaysia ni bagi minat muzik underground? Firstly, aku rasa kita kena mulakan dengan band tu sendirilah. Macam mana band tu nak tarik crowd, macam mana dia nak buat perform macam gila-gila. Untuk kalau kau nampak macam mana band-band yang budak suka dekat band-band yang sekian ni, so diorang ada buat satu macam benda-benda pelik, tak kisahlah kan, supaya orang tarik minat dekat band tu. So aku rasa band lain pun sama, supaya orang crowd minat, betul tak? Dekat tu. So band tu sendiri kena main peranan lah. Dia kena dia tak boleh harapkan cari kelainan lah. Dia kena buat kelainan. Benda tu yang penting. Kalau kau nak orang layan lagu kau ke macam mana kan, kalau kau still dalam kau fikir kau nak dengan ideologi kau, tapi kau nak orang terima kau, tak boleh. So kau kena buka minda kau sikit, terima apa yang orang nak dan buat cara kau. Dia kena balance lah benda tu. Itu kalau kau nak terima kalau kau nak suruh orang suka kau, itu cara mainstream kan. Orang suka macam dekat kita kat bawah ni, apa yang performer suka buat tu, so crowd tu kena terima seadanya. Tu beza dia. Betul Kan? Itu beza tu pun dia. satu juga kau kena terima. Tapi itulah, untuk nak terima tu kau kena pandai lah nak kata attach dengan crowd, macam mana kau nak tarik. Dan kau bukannya sekadar perform, crowd datang tengok balik dah, tak. Kau kena buat tu lah macam aku cakap tadi, dia kena satu network, connecting benda tu kan. Kau boleh lepak. Contoh senang lah, Noh Saleh kan, aku respect sebab dia dengan crowd, dia bukan sekadar main perform lepas tu balik dah, tak. Dia boleh ada kawan, dia buat kawan macam tu. Tu yang band yang crowd boleh minat dekat si band ni lah. Itu yang kenapa. So band lain pun kena buat benda sama aku rasa. Dia dari attitude band tu sendiri lah kan. Attitude tu sendiri. Kalau kau sombong tapi kau nak pergi ke next level, macam mana? Sedangkan kau dekat bawah kau dah macam ni, dekat atas macam mana orang nak layan kau? Lagi teruk. Okey, ada sepatah dua kata tak Sari nak habiskan, nak tutup?
Pasal dia kata pulang apa? balik terima kasih dekat Gaijin sebab sudi invite kita orang Malayaron ada malam ni sesi kongsi seni kongsi Sesi kongsi seni. kongsi seni. So, Okay. so harapan aku agar semua band yang sekarang ni tengah struggle dan sebab diorang tak boleh main show, so diorang dapat bertahan lah. Sebab ada aku tengok band yang dah jual gitar kan untuk survive, so kesian lah benda tu. So aku harap band boleh bertahan dan diorang pun dia tak payah nak tunggu macam Malayaron kena buat online gig diorang baru nak join. Kalau tak, diorang tak. Sekarang ni media kita dah boleh guna orang kata kita yang kawal benda tu. So band tu sendiri boleh buat gig melalui online ni lah, platform ni. Kira Tak payah nak tunggu orang. Betul tak? usaha sendiri lah. Usaha sendiri sebab kita indie, betul. Sebab ya untuk survive kan dalam masa ni kan. Survive. So korang kan dapat macam-macam cara lah. Kalau korang fikir artis yang mainstream dia orang sedap lah, ada gaji. Sama je, dia orang pun tengah struggle. So sekarang kita dah sama-sama level untuk macam mana kita nak survive hidup tu. Macam tu. So inilah cara dia dengan guna platform yang ada, online platform ni, gunalah dengan sebaik mungkin. Okay, aku rasa tu je untuk kita malam ni kita. Okay guys, terima kasih kepada yang dah masuk tu. Terima kasih Malayaron sebab sudi, Sari daripada Malayaron sebab sudi berborak dengan kita hari ni, share pengalaman dia, pengalaman daripada komuniti bawah tanah ni sendiri. Yalah. Jadi kita jumpa insyaAllah minggu depan kalau panjang umur, murah rezeki. Gaijin doakan Malayaron terus berjaya dan berbakti lah kepada korang pun komuniti. doakan korang berjaya, kita sama-sama lah ni, sama-sama naik, sama-sama berjaya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. So itu je daripada aku, Isnizam Ali. Assalamualaikum, bye bye. Right, Assalamualaikum. Okay. Sebelah mata